Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, syukur kita dapat bersama lagi pada pagi ini. Dan insya-Allah kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita tengok dalam ayat yang kita baca ni. Kenapa dia tak ni sekejap tuan-tuan dia tak pergi kepada tak penuh sekejap tuan-tuan Okay. Okay. InsyaAllah tuan-tuan kita mulakan hari ini dengan ayat 100. Kita mulakan surah At-Taubah ayat 40 hingga ayat 47. Surah At-Taubah ayat 40 hingga ayat 47. Dalam ayat 40 hingga ayat 47 ini, antara intisari utama yang kita boleh dapat, yang pertama sekali ialah Allah SWT sentiasa membantu agamanya. Kemudian yang kedua, dorongan berjihad dalam keadaan senang maupun susah. Dan yang ketiganya ialah celaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka yang tidak mengikut jihad ke Tabuk. Dia sambungan daripada perbincangan kita pada minggu lepas, iaitu berkaitan dengan peperangan Tabuk. Kita dah baca tentang 3 orang sahabat yang dia tak sengaja ponteng lah, tak sengaja ponteng. Bila Nabi tanya kenapa tak nak pergi peperangan Tabuk, dia tak ada alasan nak jawab. Berbeza dengan golongan munafik. Golongan munafik, dia memberikan alasan yang berbagai-bagai untuk melepaskan dirinya daripada untuk tidak ikut berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita tengoklah perincian dia. Jadi sebelum kita pergi kepada perbincangan tafsir kita, seperti biasa tuan-tuan kita menganalisa hukum tajwid. Kita menganalisa hukum tajwid. Ya. Sekejap tuan-tuan dia jam pula ni.
Okey tuan-tuan, kita pergi kepada yang pertama iaitu perkataan khifafa. Perkataan khifafa, khifafa. Khifafa tanwin bertemu dengan huruf waw, tanwin bertemu dengan huruf waw, maka namanya ialah namanya apa tuan-tuan? Tanwin bertemu dengan waw, formula bagi waw ni terdapat dalam menuai, iaitu idgham ma'al ghunnah, idgham ma'al ghunnah. Cara bacaan idgham ma'al ghunnah iaitu bunyi tanwin dimasukkan ke dalam waw, kemudian kita dengungkan dua harakat. Khifafan wa thiqala. Khifafan wa thiqala. Asalnya khifafan, kemudian kita masukkan ke dalam waw, khifafau. Kemudian kita dengungkan khifafan wa thiqala. Khifafan wa thiqala. Itu namanya idgham ma'al ghunnah. Kemudian yang keduanya tuan-tuan ya, wa anfusikum. Nun mati bertemu dengan huruf fa. Nun mati bertemu dengan huruf fa. Cuba tuan-tuan sebutkan dalam dalam ruangan komen, apakah nama hukum bagi wa anfusikum? Wa anfusikum, wa anfusikum. Apakah nama hukum bagi wa anfusikum? Nun mati bertemu dengan huruf fa. Nun mati bertemu dengan huruf fa. Kalau kita tengok dia dalam hukum nun mati dan tanwin. Dalam hukum nun mati dan tanwin dia ada 5: izhar, idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah, iqlab dan juga ikhfa. Cara kita nak tahu nama hukum, yang pertama sekali kita kena ingat formula huruf-huruf nun mati dan formula huruf-huruf mim mati. Formula bagi huruf nun mati iaitu yang pertama aghin kha'ahu, iaitu izhar. Formula bagi izhar aghin kha'ahu, 6 huruf, hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Manakala formula bagi idgham ma'al ghunnah menuai, mim, nun, waw, ya. Manakala formula bagi idgham bila ghunnah iaitu lari, lam, ra. Manakala iqlab satu je hurufnya iaitu ba, dan yang terakhir ikhfa hakiki, ada 15 huruf yang terhimpun dalam 5 kalimah. 5 kalimah. Apa dia? Yang pertama satu jeza, sin ta jim zai. Sin ta jim zai, satu jeza. Saddaka, sad dal kaf, ya. Fasiqa, fa sa qaf. Dha tazin, dha ta dha. Syaddin, shin dan juga zal. Itu dia 15 huruf ikhfa. Jadi tuan-tuan, apakah hukum bagi nun mati bertemu fa? Cuba ingat formula yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau kita tengok kat sini, Hajar Latifah kata ikhfa hakiki, Haji Najami kata ikhfa hakiki, Hajar Rahmah kata Assalamualaikum, Hajar Sanawiyah kata ikhfa hakiki, ya, ikhfa hakiki. Jadi saya tak sempat lagi nak jawab salam kepada semua yang bagi salam tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ke kelas kita pada pagi ini. Jadi berdasarkan kepada jawapan tadi itu iaitu ikhfa hakiki ya, ikhfa hakiki. Betul jawapannya, ikhfa hakiki. Cara bacaan ikhfa hakiki, nun dibaca secara ikhfa, kemudian didengungkan dua harakat. Wa an. Asalnya wa an. Bila kita ikhfakan dia jadi wa an begitu ya.
Jadi asalnya wa'an kepada wa'anfusakum. Dengungkan dua harakat. Wa'anfusakum. 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 Ya. Kemudian seterusnya kita pergi yang ketiga, iaitu dzalikum khairul lakum. Khairul lakum. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Cuba tuan-tuan komen ya. Cuba tuan-tuan komen jawapan. Apakah nama hukum bagi tanwin bertemu dengan huruf lam? Tanwin bertemu dengan huruf lam ya. Ini masih lagi dalam hukum nun mati ya. Dalam hukum nun mati. Izhar, idgham ma'al gunah, idgham bila gunah, iqlab dan juga ikhfa ya. Jadi tanwin bertemu lam, dia duduk dalam hukum yang mana satu daripada 5 hukum tersebut ya. Jadi kita tengok Haji Najam ni kata idgham bila gunah, Haji Sanariah kata idgham bila gunnah, Haji Rokiah kata idgham bila gunnah, Haji Latifah kata idgham bila gunnah, formulanya lari. Koreksi Minda Positif pun kata idgham bila gunnah, tepat sekali. Bagaimana cara bacaan? Cara bacaannya ialah bunyi tanwin dimasukkan ke dalam lam tanpa didengungkan. Khairun, asalnya khairun ya. Khairun. Kemudian kita masuk ke dalam lam, khairul. Terus bunyi huruf lam, khairul. Khairul. Kemudian tanpa didengungkan, khairul lakum. Khairul lakum. Khairul lakum. Khairul lakum. Begitu tuan-tuan ya. Kemudian kita tengok pula pada hukum yang berikutnya. Nun mati bertemu dengan ba. Kita nampak ada mim kecil di atas nun. Ada mim kecil di atas nun. Apakah nama hukum bagi nun mati bertemu dengan ba yang ada tanda mim kecil di atas nun tersebut? Tuan-tuan ya, cuba tulis pada ruangan komen. Apakah nama hukum bagi nun mati bertemu dengan ba? Nun mati bertemu dengan ba ya. Apa tuan-tuan? Okey, Haji Latifah kata iqlab. Ahmad Najmi kata iqlab ya. Ahmad Najmi kata iqlab lagi. Haji Rahmah kata iqlab. Ya betul lah, iqlab ya. Bagaimanakah cara bacaan iqlab? Bagaimanakah cara bacaan iqlab? Cara bacaan iqlab iaitu nun mati ditukarkan bunyinya kepada bunyi mim. Kemudian kita dengungkan dua harakat. Walakin, asalnya walakin. Ya. Walakin. Kemudian kita tukarkan bunyi kin kepada mim. Walakin. Walakin jadi walakin. Walakin kepada walakin. Asalnya nun tukar kepada bunyi mim. Walakin ba'udat. Walakin ba'udat. Walakin ba'udat. Itulah namanya iqlab. Tuan-tuan ya, kita tukarkan bunyi nun kepada bunyi mim serta kita dengungkan dua harakat ya. Habis hukum nun mati, kita pergi pada hukum mim mati. Mim mati bertemu huruf waw. Mim mati bertemu dengan huruf waw. Cuba tuan-tuan komen kan pada ruangan komen tu, jawab pada ruangan komen. Apakah nama hukum bagi mim mati yang bertemu dengan waw? Dan apakah formulanya? Apakah formulanya? Tuan-tuan ya. Haji Sanariah kata izhar syafawi. Haji Najmi kata izhar syafawi. Izhar syafawi. Lagi Haji Latifah kata izhar syafawi. Apa formula dia tuan-tuan? Formulanya ialah asalkan bukan mim dan ba. Ingat ya. Asalkan bukan mim dan ba. Apa formula izhar syafawi? Asalkan bukan mim dan bukan ba. Asalkan bukan mim dan bukan ba. Jadi kalau mim mati bertemu mim, bukan. Mim mati bertemu ba, bukan. Jadi mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba. Itulah dia izhar syafawi. Izhar syafawi. Cara bacaan izhar syafawi. Bagaimana tuan-tuan? Cara bacaan izhar syafawi. Mim mati dibaca secara jelas tanpa dengung. Tahniah kepada semua yang berjaya menjawab dengan betul. Iaitu bagaimana cara bacaan.
Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kum wa bi amwalikum wa bi amwalikum wa bi amwalikum wa. Begitu izhar syafawi. Ini pun sama tuan-tuan ya, asalkan bukan mim dan ba. Ini juga namanya izhar syafawi. Kuntum ta'lamun, kuntum ta'lamun, kuntum ta'lamun. Begitu juga dengan mim mati bertemu ya, izhar syafawi, asalkan bukan mim dan ba. Ma'akum yuhlikun, ma'akum yuhlikun, ma'akum yuhlikun. Begitu tuan-tuan ya. Saya nak tanya satu lagi ya. Saya nak tanya satu lagi tuan-tuan. Cuba tuan-tuan sebutkan bagaimana kita nak ibtidak dengan perkataan yang saya kotakkan ni. Nak baca dengan anfiru ke? Nak baca dengan infiru ke? Nak baca dengan unfiru? Cuba tulis pada ruangan komen. Nak baca dengan anfiru ke? Nak baca dengan unfiru ke? Nak baca dengan infiru? Cuba tuliskan pada ruangan komen dan sebutkan kenapa dibaca sedemikian. Tuliskan pada ruangan komen kenapa dibaca sedemikian. Sama ada baca anfiru, infiru, unfiru. Kalau kita tengok kat sini, koleksi minda positif. Saya tak tahulah nama ni siapa ya. Dia kata infiru, baca dengan baris bawah. Haji Najami pun kata baca dengan baris bawah. Hajah Suhaiza pun kata baca dengan baris bawah. Hajah Rama pun kata baca dengan baris bawah. Kenapa baca dengan baris bawah? Kenapa baca dengan baris bawah? Hajah Latifah jawab, dia kata baca dengan baris bawah sebab huruf ketiganya baris depan. Huruf ketiganya baris depan. Hajah Sanaria kata infiru, baca dengan baris bawah. Baca dengan baris bawah. Kemudian ikut huruf ketiga baris bawah. Dia kata kalau baris bawah baca dengan baris bawah. Hajah Salma kata baca dengan baris bawah sebab huruf ketiga baris bawah. Okey, kita tengoklah. Jadi ada yang jawab kata sebab baris depan, ada sebab baris bawah. Jadi saya ulang balik semula tuan-tuan ya. Macam mana nak ibtidak dengan hamzah wasal? Ibtidak dengan hamzah wasal ni dia ada dua. Satu hamzah wasal yang bermula dengan alif lam. Satu lagi hamzah wasal yang tidak bermula dengan alif lam ya. Yang tidak bermula dengan alif lam. Yang tak ada alif lam ni biasanya kata kerja lah. Kata kerja. Jadi bila kata kerja ni kita tengok pada huruf yang ketiga. Kalau huruf yang ketiga baris bawah, baca dengan baris bawah. Kalau huruf ketiga baris depan, baca dengan baris depan. Kalau huruf ketiga baris atas, baca dengan baris bawah. Jadi tuan-tuan ni, mana huruf ketiga? Hamzah wasal huruf yang pertama, nun huruf yang kedua, fa huruf yang ketiga. Jadi maknanya kita tengok huruf fa. Jadi di situ huruf fa baris bawah. Huruf fa baris bawah, maka kita ibtidak dengan baris bawah. Kalau huruf fa baris atas, ibtidak dengan baris bawah. Kalau huruf fa baris depan, ibtidak dengan baris depan. Itulah dia. Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia tepat sekali. Semua jawapan yang diberikan, iaitu ibtidak dengan baris bawah. Tahniah tuan-tuan dapat menjawab dengan cemerlang sekali. Jadi kita tengok kat sini tuan-tuan kita tengok kat sini. Yang kedua, cuba sebutkan. Nak ibtidak dengan baris bawah ke, nak ibtidak dengan baris atas ke, nak ibtidak dengan baris depan? Pada perkataan istata'na, istata'na, ustata'na. Istata'na, ustata'na, astata'na. Cuba tuan-tuan cuba tuan-tuan sebutkan bagaimana nak ibtidak dengan perkataan tersebut. Nak baca dengan astata'na ke ataupun istata'na ke ataupun ustata'na. Sila jawab pada ruangan komen apakah cara bacaan bagi
apakah cara bacaan bagi perkataan tersebut. Tuan-tuan ya. Jadi Haji Ahmad Najami kata ibtidak dengan baris bawah sebab huruf ketiganya baris atas. Haji Hasan Naria kata ibtidak dengan baris atas. Ibtidak dengan baris bawah. Haji Salma kata baris bawah kan dia. Haji Latifah kata ibtidak dengan baris bawah. Istaqa'na, masya-Allah. Ejaan macam tok guru dah. Haja Suhaiza kata baca dengan ista. Jadi mana satu betul? Astata'na ke ataupun istata'na ke ataupun ustata'na? Jawapan dia seperti mana yang dikongsikan oleh sahabat-sahabat kita. Jadi dibaca dengan baris bawah kerana huruf ketiga. Apa huruf ketiga? Hamzah wasal huruf pertama, sin huruf kedua, ta huruf yang ketiga. Jadi ta tu baris atas, kita ibtidak dengan baris bawah. Jadi kalau kita berhenti wa sayahlifuna billahi law. Ni orang tak ada kerja ni, dia berhenti kat situ. Wa sayahlifuna billahi law. Kemudian dia pun ibtidak terus, dia tak nak ulang, dia ibtidak terus. Jadi macam mana nak ibtidak? Istata'na la kharajna ma'akum. Begitu cara ibtidak dengan hamzah wasal ya. Kemudian kita tengok dekat sini. Tuan-tuan ya, hukum ra, kita pergi kepada hukum ra. Hukum ra ni nak baca tebal ke baca nipis? Nak baca tebal ke nak baca nipis pada perkataan tersebut? Nak baca tebal ke nak baca nipis? Adakah baca senyum ataupun baca dengan masam? Dan kenapa dibaca sedemikian? Cuba tuliskan pada ruangan komen. Apakah cara bacaan bagi ra tersebut. Dia ada 3 pilihan ya. Yang pertama dibaca tebal, yang kedua dibaca nipis, yang ketiga boleh dibaca tebal atau nipis. Boleh pilih sama ada tebal boleh, nipis pun boleh Jadi kalau kita tengok jawapan sahabat-sahabat kita, dia kata Hajar Salma kata baca tebal, Hajar Suhaiza kata baca tebal, koleksi minda positif pun kata tebal, Hajar Rokiah pun kata tebal, Ahmad Najami pun kata tebal kerana ra mati. Ra dibaca tebal. Hajar Latifah kata baca tebal sebab waw berbaris di atas. Waw berbaris di atas. Ya. Hajar Sanariah kata baca tebal kerana ra yang mati berbaris di atas. Okey, betul ya. Ra yang mati sebelumnya berbaris di atas. Jadi betul jawapan yang diberikan serta alasan tepat sekali, iaitu ra yang mati. Ingat ya, dia punya kaedah dia. Ra yang mati kalau sebelumnya berbaris di atas maka dibaca dengan tebal. Kalau ra tu mati sebelumnya berbaris di bawah dibaca dengan nipis. Kalau ra tu mati sebelumnya berbaris di hadapan baca dengan tebal. Maka di sini ra mati sebelumnya berbaris di atas maka dibaca dengan tebal. Wal yaumil akhiri wartabat 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 wartabat. Begitu tuan-tuan ya. Kalau laju wal yaumil akhiri wartabat qulubuhum wartabat qulubuhum. Begitu cara bacaan. Kemudian kita tengok pula dekat sini, ini namanya maksilah qasirah, dibaca 2 harakat. La a'addu lahu 'uddatan walakin. Kemudian perkataan yang saya bulatkan ni tuan-tuan ya, perkataan yang saya bulatkan ni. Nak baca dengan baris atas ke nak baca dengan baris bawah? Kalau kita tengok dekat sini, huruf pertama hamzah. Hamzah wasal ya. Huruf kedua nun ya. Huruf kedua nun. Huruf ketiganya ialah ba. Ba berbaris di bawah. Ba berbaris di bawah. Jadi bila ba berbaris di bawah, tidak dengan baris bawah. Walakin karihallah. Berhenti kat situ. Kalaulah dia tak undur semula, dia teruskan bacaan, maka dia baca dengan imbi'athahum imbi'athahum imbi'athahum. Begitu tuan-tuan ya. Ni perkataan waqila. Waqila qu'udu. Kalau kita berhenti pada waqila, cuba tuan-tuan tulis pada ruangan komen, nak baca dengan aq'udu ke
iq'udu ke ataupun uqu'udu. Nak baca dengan iq'udu ke aqudu ataupun aqudu. Cuba tuliskan pada ruangan komen. Kita tengok apa dia punya cara bacaan yang betul ya. Jadi itulah dia tuan-tuan ya, perkongsian hukum tajwid yang saya nampak tuan-tuan dapat menyebutnya dengan baik, dapat menjawabnya dengan baik. Yang saya rasakan bahawa soalan-soalan tajwid ni kalau keluarlah soalan-soalan basic ini, kalau keluar dalam peperiksaan akhir nanti, insya-Allah tuan-tuan akan dapat jawab dengan cemerlang sekali. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita tengok ada yang jawab dengan baris depan, semua jawapan yang disebutkan semua baca dengan baris depan. Tahniah, betul, tepat sekali. Baca dengan baris depan. Waqila qu'udu, kalau kita ibtidak, qu'udu, kerana huruf yang ketiganya berbaris dhamma, iaitu huruf ain berbaris dhamma. Okey tuan-tuan ya. Kita pergi kepada talaqi dan juga tahsin. Saya bulatkan tempat-tempat yang dibaca dengan dengung dan juga tempat-tempat yang dibaca dengan panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم
yabghunakumul fitnata wa fiikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Sadaqallahul azim. Tuan ya. Kita tengok intisari ayat, iaitu Allah SWT sentiasa membantu agamanya. Yang kedua, dorongan berjihad dalam keadaan senang maupun susah. Yang ketiga, celaan Allah terhadap golongan yang tidak ikut jihad ke Tabuk. Ya. Jadi ayatnya illa tansuruh, sambungan pada minggu lepas. Illa tansuruh faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jikalau kamu tidak menolong Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya daripada Mekah, sedang dia salah seorang daripada dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membantunya dengan tentera yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimah Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tuan-tuan ya. Ini adalah merupakan sambungan daripada kisah pada minggu lepas. Kisah pada minggu lepas Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh pergi berjihad ke Tabuk. Jihad nak pergi ke Tabuk ni taklah macam jihad-jihad yang lain. Jihad-jihad yang lain dekat dia tuan-tuan ya. Kalau nak keluar pun tak ambil masa yang lama lah. Tetapi nak pergi ke Tabuk ni Masya Allah tuan-tuan ya. Nak pergi ke Tabuk ni jaraknya 700 km. 700 km bukan jalan highway. 700 km ni jalannya bergunung ganang, berpasir, berdebu dengan panas terik dan pada bulan Ramadan. Allahu Akbar. Dalam puasa tuan-tuan ya. Kemudian panas terik, kemudian kena berjalan pula 700 km. Kalau kita tuan-tuan ya, naik kereta bawa 200 km sejam. Oh Masya Allah lajunya. Kan nak pergi ke Temeloh contoh, nak pergi ke Temeloh 120 km contohlah. Dah lebih dah 2 marhalah dah boleh buka puasa dah tu. Maknanya dah diberikan rukhsah. Naik pula kereta yang kelajuannya 120 km sejam. Maksudnya nak pergi ke Temeloh sejam je tuan-tuan ya. 100 km sejam je ambil masa. Disebabkan adanya rukhsah, maka dia pun buka puasa. Nampak tuan-tuan ya. Jadi nak cerita kan dengan zaman sekarang, kalau 100 km sejam, kalau 700 km 7 jam, tak sampai 1 hari. Tetapi untuk pergi ke Tabuk mengambil masa berapa lama? Kalaulah kenderaan yang ada pada ketika itu, kalau kuda pun paling laju boleh pergi sejauh 40 km sejam, maka bayangkan berapa lama masa yang diambil untuk sampai ke 700 km tanpa henti. Tapi Nabi SAW tidaklah berjalan tanpa henti. Nabi berhenti, semayang, minum air, makan nasi, sebagainya. Kemudian sambung lagi perjalanan jauh 700 km tu tuan-tuan ya. Jadi menyebabkan apa? Menyebabkan ada yang kelat. Ada yang kelat. Kelat faham ya? Kelat. Kelat ni maksudnya ialah ada yang curi tulang, ada yang ponteng, ada yang tak nak pergi. Sebab apa? Sebab cabaran yang begitu besar. Jadi kalau jenis hak tak nak pergi ni tuan-tuan, Allah kata illa tansuruh, kalau kamu tak nak tolong Muhammad, faqad nasarahullah, Allah yang akan menolong dia. Kalau kamu tak nak tolong Muhammad, maka Allah yang menolong dia. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ialah agama Allah tetap akan menang. Kalau kita tak nak bantu agama Allah tetap akan menang. Sebab apa? Sebab Allah yang menjadi penolong kepada agamanya.
Allah yang menjadi penolong kepada agama ni. Jadi yang rugi siapa? Agama tetap naik. Yang rugi siapa? Yang rugi kita lah, sebab kita tidak terlibat dalam membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kisah apa? Macam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan burung kecil, burung cicit. Dia pergi kutip air simbah dekat api Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal dengan dia menyembah tadi itu dengan air yang begitu sedikit tadi itu, tak ada apa pun kesannya kepada siapa? Tak ada kesan pun terhadap api yang begitu marak menyala. Kalau disimbah daripada atas itu tak sampai dekat api lagi, air yang disimbah tadi itu dah jadi uap. Jadi nak ceritanya macam sia-sialah kerja burung cicit ni tadi. Tetapi namun begitu dia tetap melakukan kerjanya untuk membantu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana apa? Kerana dia nak bagi tahu bahawa walaupun kerjanya nampak kecil, tetapi dia tetap ingin bersama untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah tuan-tuan ya. Kalau ada orang nak buat masjid, ada orang nak buat masjid, jadi kita cover dengan RM1 yang aku bagi ni, tak mampu pun nak beli apa, tak mampu pun nak beli mentol. Mentol pun dah RM7-8. Bagi RM1 takkan terbanernya masjid dengan RM1 ni tuan-tuan ya. Tapi tak apa, jangan risau. RM1 ke, 10 sen ke, 1 sen ke, tetap Allah Subhanahu Wa Taala akan terima amalan tersebut dan Allah akan memberikan balasan yang berlipat kali ganda di atas sumbangan yang kita berikan. Sebab apa? Sebab yang Allah nak bukan kuantiti, yang Allah nak bukan jumlahnya, tetapi yang Allah nak penyertaan kita untuk membantu agama Allah. Jadi dalam ayat ini Allah ceritakan kepada orang, Allah perli kepada orang-orang yang tak nak tolong ni. Jadi Allah kata illa tansuruh, jika kamu tidak menolongnya, iaitu menolong rasulnya, maka sesungguhnya Allah lah penolong, Allah lah penopang, dan Allah lah pelindungnya, sebagaimana ia telah menolongnya id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnain, ketika dia dikeluarkan. Siapa dia tu? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh orang-orang kafir, sedang dia adalah salah seorang daripada dua orang. Siapa dia salah seorang daripada dua orang? Iaitu salah seorangnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seorang lagi ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yakni pada peristiwa hijrah, ketika orang-orang musyrik berkeinginan membunuh, memenjarakan dan juga membuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berhijrah dengan ditemani sahabatnya Abu Bakar bin Abu Quhafah. Di tengah-tengah perjalanan, keduanya singgah di Gua Thur selama 3 hari untuk mengecoh rombongan yang mengejarnya. Setelah rombongan itu kembali ke Mekah, keduanya melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Pada saat itu, Abu Bakar sempat ketakutan dan khawatir jika keberadaan mereka di dalam gua terlihat oleh rombongan pengejar, sehingga mereka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menenangkan Abu Bakar dan juga meneguhkan Abu Bakar dengan sabdanya, ya Abu Bakar, ma zannuka bisnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut kamu jika ada dua orang dan Allah adalah yang ketiganya? Jadi tuan-tuan ya, nak bagi tahu bahawa walaupun Nabi tak dibantu oleh siapa-siapa, tetapi Allah yang membantu Nabi. Ketika Nabi nak pergi berhijrah, ya, Nabi singgah dekat Gua Hira, Nabi singgah dekat gua, kemudian dalam gua tersebut, dalam perjalanan nak pergi ke Madinah tu, Nabi singgah dekat dalam gua. Kemudian waktu tengah singgah dekat dalam gua itulah orang musyrikin Mekah ni cekak juga tuan-tuan. Zaman dulu walaupun dia tak ada teknologi hebat-hebat, tapi bab-bab ni dia cekak. Nyorok pergi mana-mana, jalan pergi mana-mana, dia tahu dia. Macam ada GPS je tuan-tuan. Dia boleh tracking siapa, ke mana dia pergi. Jadi tepat dah tu. Tepat dah. Betul tekaan dia, Nabi masuk dalam gua. Cumanya ketika sampai kat dalam gua, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar tentera yang tak dapat dilihat, menghalang pandangan kafir musyrikin Mekah tadi tu, menyebabkan mereka tak jumpa Nabi berada di dalam gua tersebut. Kerana apa? Kerana Allah membantu Nabi-Nya. Tuan-tuan ya.
Sebab bukannya senang nak lari daripada musyrikin Mekah ni. Sebab apa? Sebab panglima ataupun pembesar-pembesar Mekah ni, dia bukan hantar calon-calon orang untuk mengejar Nabi ni. Dia mesti hantar orang yang expert duduk dekat padang pasir. Tahu selok-belok padang pasir ni. Pasti akan jumpa punya. Tetapi disebabkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka secekap mana pun yang mencari Nabi tu, dia tak jumpa dengan Nabi. Akhirnya Nabi pun selamat. Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar selamat. Lalu Nabi pun pergi berhijrah sampailah ke Madinah. Jadi dalam keadaan Sayyidina Umar ni, Sayyidina Abu Bakar ni, dalam keadaan Sayyidina Abu Bakar ni, dia kata, Masya Allah, dia kata, macam mana ni kaki musyrikin Mekah ni. Dah nampak dah, maknanya nak cerita dekatnya musyrikin Mekah tu dengan tempat persembunyian Nabi SAW. Jadi Sayyidina Abu Bakar punyalah bimbang. Akhirnya tuan-tuan ya, Nabi menenangkan Abu Bakar. Nabi kata, wahai Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma zannuka bisnaini Allahu thalithuhuma. Dia kata, kita ni berdua ni, tetapi nak tahu yang ketiga tu siapa? Yang ketiga itu ialah Allah. Maka terus tenang Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Maka Allah berfirman, fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah SWT menurunkan ketenangannya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi SAW dan juga kepada Abu Bakar. Menurut pendapat yang masyhur, tapi ada juga yang menyebutkan dukungan itu kepada Abu Bakar. Ya. Dan diriwayatkan daripada Ibn Abbas dan juga yang lain-lain bahawa mereka berkata kerana Allah sentiasa disertai perasaan tenang. Kerana Rasulullah sentiasa disertai dengan perasaan tenang. Dan ini tidak bertentangan dengan pembaharuan rasa tenang, terutamanya dalam situasi seperti itu. Untuk itu Allah berfirman, wa ayyadahu bijunudin lam tarawha, dan Allah membantunya dengan tentera yang kamu tidak melihatnya, iaitu daripada bangsa malaikat. Malaikat bantu Nabi ya. Wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Allah menjadikan seruan orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah lah yang tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya ialah kalau Allah nak agamanya naik tuan-tuan. Buatlah macam mana sekalipun, sekatlah macam mana sekalipun. Seperti satu perumpamaan yang dibuat, kalaulah sebuah sungai disekat dekat mana-mana tuan-tuan ya. Sekatlah dekat mana-mana pun aliran sungai tersebut, pasti air sungai tersebut akan mengalir juga. Kalau kita letak batu-bata dekat aliran sungai, sungai itu dia akan penuhkan benteng tadi tu, maka dia akan pecah, dia akan ikut kawasan kanan, dia akan ikut kawasan kiri. Sebab apa? Apabila Allah menghendaki agamanya tegak, maka agama itu akan tegak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian kita tengok dan disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu bahawasanya ia berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang seorang yang berperang kerana keberanian, berperang kerana kesombongan, berperang kerana ingin dipuji oleh orang lain. Manakah yang termasuk di jalan Allah? Maka Nabi SAW menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah lah yang tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Ya Allah, tuan-tuan ya. Kalau kita dengar hadis Nabi ni, tersentak tuan-tuan, tersentak, betul tersentak ya. Sebab apa? Sebab ia berkaitan dengan hati kita. Ia berkaitan dengan niat kita. Niat kita belajar ni kenapa? Niat kita berjihad ni kenapa? Niat kita bekerja ni kenapa? Ya. Kita ni kalau pergi macam cikgu-cikgu sekolah lah tuan-tuan ya. Macam cikgu sekolah, macam ustaz-ustaz yang mengajar agama, mengajar masjid dan sebagainya. Macam mengajar di Tafaqquh Fiddin ni tuan-tuan ya. Apa tujuan? Apa tujuan? Apa tujuan kita belajar? Dan apa tujuan kita mengajar? Apa tujuan kita belajar dan apa tujuan kita mengajar? Adakah kita belajar tadi tu nak tunjukkan bahawa kita ni hebat? Ya? Adakah tujuan kita belajar tadi dan juga mengajar tadi nak menunjukkan kita ni rajin? Nak menunjukkan kita ni orang yang bagus? Adakah kita berperang nak menunjukkan kita ni hebat? Adakah kita belajar tadi tu nak dipuji oleh orang lain?
Macam macam kisah seorang sahabat ya. Ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat, dia kata, "Ya Rasulullah, aku melihat si fulan bin si fulan ni, dia berperang, Masya Allah, begitu hebatnya berperang. Mengalahkan singa padang pasir. Habis semua orang kafir ditebasnya. Habis semua orang kafir dibunuhnya. Dan akhirnya dia juga terbunuh dalam medan pertempuran tersebut. Dan aku melihat sahabat tadi itu begitu beraninya di medan peperangan." Tapi apa Nabi jawab? Nabi kata, orang yang kamu lihat itu sekarang ini dia di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Terkejut ya, terkejut. Kenapa dia berada di neraka padahal dia bermati-matian. Dia berperang, Masya Allah, begitu berani mengalahkan sahabat-sahabat yang lain. Dia berjaya menewaskan begitu ramai musuh-musuh Allah. Tapi akhirnya dia ditempatkan di dalam neraka. Rupa-rupanya soalan sahabat tadi dijawab oleh Nabi. Nabi kata itu disebabkan oleh dia berperang bukan untuk menegakkan kalimah Allah. Tetapi dia berperang kerana nak menunjukkan dia hebat. Dia berperang kerana nak menunjukkan bahawa puaknya bagus. Dia berperang kerana nak menunjukkan bahawa dia tu berani. Maka disebabkan niat itu bukan kerana Allah, maka matinya dalam keadaan yang sedemikian, tuan-tuan ya. Auzubillah min zalik. Kita pun sama lah tuan-tuan ya. Kita walaupun kelas Tafaqquh Fiddin ni dah hampir-hampir berada di hujung rancangan. Dalam bulan 12 nanti kita exam. Kemudian habis dah program Tafaqquh Fiddin ni, tahap 1 dah selesai. Tahap 2 pun dah selesai. Tahap ketiga pun dah hampir selesai. Maka kita bimbang ya, kita bimbang. Dah sampai ke penghujung-penghujung ni pun niat kita masih tak betul lagi. Dan nak habis program pun niat kita masih lagi tak mengikut seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Kerana niat kita terpesong. Lari daripada hadis yang Nabi sebutkan ini. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar kalimat Allah itu tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Maknanya semua yang kita lakukan ni tidak lain untuk menegakkan agama. Untuk menegakkan agama. Kita belajar ni nak menegakkan agama. Kita mengajar ni nak menegakkan agama. Bukan dengan niat-niat yang lain. Sebab apa? Sebab wallahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa. Allah tak perlukan kita pun tuan-tuan. Kalau Allah nak matikan musuh yang begitu ramai. Bukan 100, bukan 2,000, bukan 1,000,000. Bahkan seluruh penduduk bumi pun, kalau mereka ini bermusuhan dengan Allah dan Allah ingin membinasakan mereka, maka sangat mudah bagi Allah untuk mengalahkan mereka ini. Allah hantar satu malaikat pun dah cukup dah tuan-tuan untuk mengalahkan seluruh manusia yang berada di atas muka bumi ini. Kerana Allah itu wallahu azizun hakim, Allah itu maha perkasa. Maka tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita bersama-sama untuk menegakkan kalimahnya, bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kebaikan diri kita, untuk memberikan kedudukan yang istimewa untuk kita, untuk memberikan ganjaran yang besar untuk kita. Tapi kalau kita tak ambil, kitalah yang rugi. Kalau kita tak ambil, kitalah yang menyesat. Kalau kita yang tak ambil, kitalah yang tak dapat ganjaran tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lalu dalam ayat berikutnya, dalam ayat yang ke-41, Allah kata, infiru khifafa wa siqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan ataupun merasa berat. Berjihadlah dengan harta dan jiwa pada jalan Allah. Yang demikian itu adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Maksudnya apa? Mu'tamir bin Sulaiman berkata daripada ayahnya, seorang Hadrami, diberitahu bahawa ada sekelompok orang yang berpura-pura sakit dan renta. Lalu dia berkata, saya tidak berdosa. Maka Allah menurunkan infiru khifafa wa thiqala. Berangkatlah kamu dengan perasaan ringan ataupun berat. Allah menyuruhkan keberangkatan yang bersifat menyeluruh bersama Nabi SAW pada perang Tabuk untuk memerangi musuh-musuh Allah, orang-orang kafir Romawi dari kalangan ahli kitab. Allah mewajibkan keberangkatan dalam segala keadaan, biat dan juga terpaksa, sulit dan juga mudah.
Ali bin Zaid berkata daripada Anas bin Abi Talhah, orang-orang tua dan para pemuda Allah tidak menerima alasan pun. Kemudian ia berangkat ke Syam dan berperang hingga gugur menjadi syahid. Jadi dalam peperangan Tabuk ni tuan-tuan ya, Nabi dah bagi tahu siap-siap dah lokasi kita ialah Tabuk. Dalam peperangan yang lain Nabi tak bagi tahu lokasinya ke mana. Tetapi dalam peperangan Tabuk Nabi bagi tahu ni peperangan yang terakhir ni ialah di Tabuk. Jaraknya 700 kilometer. Jadi semua kena pergi. Sama ada dia senang ke, sama ada dia susah ke, sama ada dia rasa berat ke, sama ada dia rasa ringan ke, sama ada dia berasa bersemangat ke, ataupun sama ada dia rasa malas ke, semuanya wajib untuk pergi berperang. Tak ada pilihan tuan-tuan ya. Tak ada pilihan. Sebab apa? Sebab nak melawan musuh dekat Tabuk ni, jumlahnya ramai, 300,000. Masya Allah. Sebab apa? Sebab nak lawan dengan Rom tu tuan-tuan ya. Rom pada masa itu ibaratnya seperti kuasa besar dunia yang ada pada hari ini. Macam lawan dengan US, lawan dengan Rusia. Begitu jumlahnya begitu ramai, negara yang begitu besar dengan kelengkapan senjata yang begitu hebat. Jadi Nabi SAW mewajibkan semua para sahabat untuk pergi berperang. Jumlahnya 30,000 orang. Pergi berperang, jadi dalam sebelum berperang Nabi kata tidak ada seorang pun diberikan rukhsah untuk tidak pergi berperang. Jadi inilah dia tuan-tuan ya. Maka Al-Aufi berkata daripada Ibnu Abbas ketika mentafsirkan ayat infiru khifafan wa siqala, berangkatlah kamu dalam keadaan dengan perasaan ringan ataupun berat, berangkat dalam keadaan giat ataupun malas, begitu juga dikatakan oleh Qatadah. Ibnu Abi Najih berkata daripada Mujahid dalam tafsirkan ayat ini, infiru khifafan wa siqala, berangkatlah kamu dengan perasaan ringan ataupun berat. Di antara kami ada yang merasa berat, memiliki keperluan, memiliki pekerjaan yang sangat menguntungkan, memiliki kesibukan, ada yang urusannya dimudahkan, maka Allah menurunkan firman-Nya dan tidak menerima alasan apapun untuk tidak berangkat dengan khifafan wa thiqala, perasaan ringan ataupun berat. Ini situasi yang mereka alami pada saat itu. Ini semua termasuk dalam konsekuensi daripada keumuman ayat ini. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Itulah yang berlaku kepada 3 orang sahabat tadi itu. Sebab apa? Sebab nak pergi masa ni tengah musim buah. Buah menjadi-jadi betul pada masa ini tuan-tuan ya. Mana kalau petik tu dapat berapa tan tu untuk nak kutip buah kurma ni tadi. Jadi sebab apa? Sebab menjadi sangat. Jadi disebabkan terlampau menjadi, kalau lepas balik daripada Tabuk ni nanti dia bimbang kurma yang dia tinggalkan di atas pokok tu akan jadi terlampau masak dan akhirnya rosak. Maka dia kata, ya Rasulullah pergi dulu. Dia senyap-senyap, dia kata, aku akan pergi juga tapi lambat sikit. 3 orang yang kita cerita pada minggu lepas. Jadi dia buat apa? Dia pergi selesaikan dulu kerja dia, nak memetik kurma dan sebagainya tadi tu. Rupa-rupanya peperangan berlaku begitu singkat. Tak sempat dia nak kejar Nabi dah balik. Tak sempat nak kejar Nabi dah balik. Tuan ya. Maka 3 orang tadi itu dipulaukan seperti mana yang telah saya ceritakan pada minggu yang lepas. Jadi maknanya ceritanya ialah dalam keadaan yang berat tadi itu Allah kata infiru khifafan wa thiqala. Tak ada alasan, semua kena pergi. Setelah itu Allah memberikan dorongan untuk melakukan infak di jalannya serta mengorbankan jiwa untuk mendapatkan redha-Nya. Allah berfirman, "Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Hal ini lebih baik bagi kamu di dunia dan di akhirat. Kerana yang kamu infakkan hanya sedikit, tetapi yang kamu dapatkan dari rampasan perang sangat banyak. Ditambah pula dengan kemuliaan yang akan kamu dapatkan di akhirat. Untuk itu Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan ke atas kamu berperang. Padahal berperang tu suatu yang kamu benci. Boleh jadi apa yang kamu benci itu padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi apa yang kamu sukai itu ia adalah buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi tuan-tuan ya,
Selepas Allah kata berangkatlah dalam keadaan senang ataupun susah, Allah kata wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kamu dan juga jiwa kamu. Tuan-tuan ya, kita kadang-kadang mudah nak berjihad. Yang banyak duit dia kata tak apa, saya berjihad juga, saya bagi harta sudahlah. Saya bagi harta sudahlah. Jadi dia pun bagi. Awak nak berapa? Nak buat masjid ni nak berapa bagi? Awak nak berapa? Nak pergi berjihad, nak pergi. Nak berapa perlu? Nak 100,000 nak dikeluarkan 100,000. Apa kelebihannya tuan-tuan ni? Kalau dah ada 1 bilion, setakat 100,000, setakat 1 juta, apa masalahnya dia ni? Tetapi dalam ayat ni ingat, dalam ayat ini Allah kata wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Allah bukan saja nakkan harta kamu, tetapi Allah nak tengok jiwa kamu juga pergi menyertai jihad tersebut. Maka sebab itulah disebutkan beriringan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan harta kamu dan juga diri kamu. Maknanya dua-dua Allah nak. Bukan Allah nak kamu jihad dengan harta saja, tetapi Allah nak jihad dengan harta dan jihad dengan jiwa raga kamu. Akhirnya kena pergilah. Harta pun bawa, diri pun bawa sekali pergi ke peperangan Tabuk tersebut. Jadi Allah kata, zalikum khairul lakum. Dia kata dengan kamu pergi peperangan tadi tu, dengan kamu menyertai jihad tadi, maka zalikum khairul lakum. Perbuatan tersebut adalah baik untuk kamu jika kamu mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi. Dia kata lau kana 'aradan qarib anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadibun. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah, ya, kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperolehi dan juga perjalanan yang akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, tentulah kami berangkat bersama-sama dengan kamu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Tuan-tuan ya, ini satu lagi ujian. Ujian apa? Ujian terhadap mereka yang nak pergi perang Tabuk ni. Dia kata apa? Dia kata Allah SWT berfirman, mencela orang yang tidak ikut berperang bersama dengan Nabi dalam perang Tabuk. Apa celaan Allah terhadap mereka ini? Allah kata mereka tinggal di tempatnya setelah mereka meminta izin kepada Nabi dengan menampakkan bahawa mereka termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan keringanan. Allah cela mereka yang tak nak pergi perang ni. Allah kata laukana 'aradan qariba. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperolehi. Ibnu Abbas berkata harta rampasan yang mudah diperolehi. Maknanya perang sikit-sikit, dia punya pulangan dia Masya Allah, harta segunung, maka dia pun naklah pergi tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia punya pelaburan yang begitu mudah dan dengan keuntungan yang berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda. Orang zaman sekarang nak nak melabur untuk akhirat ni payah. Sebab apa? Sebab pelaburannya dikeluarkan pada hari ini, tetapi nak dapatnya lepas mati esok. Lepas mati esok. Lamanya baru nak dapat. Kita keluarkan 100,000 pada hari ini. Tu nak dapat lagi 30 tahun akan datang. Dah tua ganyuk dah nyanyuk baru dapat dia punya hasil pelaburan. Tak ada orang nak pelaburan yang macam tu tuan-tuan ya. Begitu juga dengan golongan munafik. Golongan munafik dia kata payah tu. Jauh tu 700 kilometer. Jadi sebab itulah Allah cela mereka ini dengan mengatakan bahawa laukana 'aradan qariba. Dia kata kalaulah kamu ajak mereka itu pergi perang tempat dekat-dekat je dan juga boleh dapat mudah harta rampasan, mereka akan mengikut kamu. Wa safaran qasida, dan juga perjalanan yang tidak berapa jauh, yang di dekat je, macam perang Badar.
Perang Badar dengan Madinah dekat. Dia tak isu lah. Tapi ini 700 kilometer. Lalu Allah kata apa? Kalaulah yang kamu ajak tu dapat keuntungan yang berlipat kali ganda, jarak pula dekat, Allah kata lattaba'uka, nescaya mereka akan mengikut kamu. Siapa dia? Orang munafik ni dia akan ikut kamu. Yang ini mereka akan datang bersama kamu dalam urusan ini. Tetapi masalahnya ialah walakin ba'udat alaihim syuqqah. Akan tetapi tempat yang akan dituju itu terasa amat jauh bagi mereka, iaitu perjalanannya ke negeri Syam. Wa sayahlifuna billah, mereka bersumpah dengan nama Allah, iaitu bersumpah kepada kamu ketika kamu pulang kepada mereka, lawis tata'na la kharajna ma'akum, jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama dengan kamu. Yakni kalau kami tidak berhalangan tentulah kami berangkat bersama dengan kamu. Nampak tak dia punya alasan? Dia kata apa? Lawis tata'na. Bila dia tahu je tempat nak pergi ni jauh sangat, 700 km, maka dia kata lawis tata'na la kharajna ma'akum. Dia kata demi Allah, wallahi dia kata, kalaulah kami ada kemampuan, kami dah keluar dah. Nampak tak cara dia memberikan alasan kepada Nabi. Maka Allah meneruskan celaan tadi tu dengan firman-Nya, yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Mereka membinasakan diri mereka sendiri, Allah mengetahuinya bahawa sungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Mana nak ceritanya, jangan kelentong lah. Orang munafik ni jangan nak buat alasan lah. Allah tahu kita ni, Allah tahu dia pun ni berpura. Sama juga macam kita lah tuan-tuan ya. Bila pergi buat kerja-kerja yang kita suka, kita mudahlah kita kita tak beres. Tapi cuba kalau nak pergi tu, pergi tempat jauh, kena tinggalkan anak bini. Ni Abah kata kali ni kita punya kerja dekat luar kawasan. Sebelum ni kita dakwah dekat mana? Sebelum ni kita dakwah dekat Bandar Kuantan je. Bandar Kuantan sebelum ni kita dakwah dekat Bandar Kuantan, kita pergi dekat Lorong Wong Ahjang. Contoh macam itulah tuan-tuan ya. Jumpa dengan orang yang terlibat dengan masalah sosial. Jadi kita kata beres. Datang naik motor, datang naik kereta dan sebagainya tuan-tuan ya. Pergi petang balik malam. Beres, tak ada masalah. Tetapi ketua jemaah kata kali ni tempat dia jauh sikit. Tempatnya dekat mana? Tempatnya tu dekat Perlis sana tu. Kena pergi naik kereta 7 jam. Kemudian kita terpaksa duduk dekat sana 3 malam. Kemudian kita terpaksa keluarkan duit sikit seorang lah. Kena keluarkan lebih kurang 300 orang lah. RM300 seorang ni untuk kita gunakan untuk bayar minyak, hotel dan sebagainya. 3 hari duduk kat sana. Lalu ada setengah orang dia akan rasa, Allah, sebelum ni beres lah duduk kat Kuantan je, dekat je. Tapi kali ni nak kena pergi jauh pula. Sampai ke Perlis sana tu. Dah lah kena pergi jauh. Kena tinggal anak bini pula. Dah tidur pula mengata-kata. Lepas tu kena keluar duit pula lagi. Jadi dia pun bagi alasan dia yang bermacam-macam. Jadi orang yang tak kuat semangat, yang tak betul-betul nak berjihad di jalan Allah ni, dia akan bagi alasan yang bermacam-macam. Sebab apa? Sebab kurangnya keyakinan dia terhadap janji Allah tu tadi. Bila kurangnya keyakinannya terhadap janji Allah tu tadi, maka kalau hak mudah-mudah dia terima. Tapi hak yang payah-payah dia kata lawis tata'na la kharajna ma'akum. Kalau kami mampu kami akan keluar, tapi sekarang ni kami ada masalah banyaklah. Dia kata apa? Dia kata kucing dekat rumah dia kena demam. Kucing kat rumah kena demam. Saya terpaksa bawa dia pergi klinik. Kalau saya tak bawa dia pergi klinik nanti mati si oyen saya ni. Si oyen saya ni adalah binatang kesayangan seluruh family. Kalau mati si oyen saya ni nanti habis satu family duka lara dia kata. Bukan sebulan tapi setahun dukanya tu. Jadi saya tak dapat nak pergi ikut awak semua ni lah. Nampak tak dia punya alasan dia yang tak masuk akal. Tuan-tuan ya. Jadi dalam ayat berikutnya, ayat 43 sehingga ayat 45, ayat 43, ayat 45, Allah kata semoga Allah memaafkan kamu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keuzurannya, dan sebelum kamu mengetahui orang-orang yang berdusta, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,
tidak akan meminta izin kepada kamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang meminta izin kepada kamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan hati mereka ragu-ragu kerana itu mereka bimbang dalam keraguannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi ini adalah merupakan kemaafan Allah kepada Nabi SAW. Kenapa? Kerana Nabi telah bagi izin kepada mereka yang minta izin. Sebab ada yang minta tadi, dia kata, ya Rasulullah saya tak dapat pergi. Nabi kata tak apa. Ya Rasulullah saya tak dapat pergi lah sebab si oyen saya ni sakit demam. Nabi kata tak apa. Tak apa. Jadi maknanya Nabi bagi izin. Lalu Allah kata afallahu anka. Afallahu anka. Teguran Allah kepada Nabi SAW. Allah kata semoga Allah memaafkan kamu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka? Kepada siapa? Kepada orang munafik. Kepada orang munafik. Jadi dia kata apa? Mengapa kamu memberi izin kepada mereka? Demikian juga yang dikatakan oleh Muqri al-Ajali dan yang lain. Qatadah berkata, Allah menegurnya seperti yang kamu telah dengar. Kemudian Allah menurunkan dalam surah An-Nur ayat yang membolehkan kepadanya untuk memberi izin kepada orang yang dikendakinya. Ini pada peringkat awal tak bagi, tuan-tuan. Tetapi Allah kemudian menurunkan ayat فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ. Apabila mereka meminta izin kepada kamu kerana suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Mujahid berkata, ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok orang yang berkata minta izin kepada Rasulullah. Jika diizinkan, maka tinggallah, dan jika tidak diizinkan, maka tinggallah. Untuk itu Allah berfirman, hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu, sehingga jelas bagi kamu orang yang jujur, iaitu dalam mengemukakan alasan, wa ta'lamal kadhibin, dan sehingga kamu mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi orang-orang munafik ini dia bagi macam-macam alasan kepada Nabi. Jadi Nabi ketika orang munafik minta izin untuk tak nak pergi, Nabi tak tengok pemuka dia. Nabi bagi izin tu dalam keadaan tak pandang pemuka dia. Begitulah beratnya keadaan Nabi SAW. Macam Bah lah, tuan-tuan. Bah minta buat kerja tu, buat kerja ni, tapi anak buah anak jemaah ni dia tak nak bagi kerjasama. Jom kita gotong royong untuk bersihkan masjid. Masjid kita dah kotor dah ni. Tak ada orang pun yang bagi kerjasama. Kan? Pengurusi masjid cakap, jomlah kita buat dakwah, pergi cari orang yang tak pergi semayang Jumaat. Yang tak pergi semayang Jumaat ni dosa dah kita ni. Tak ada seorang pun yang pergi nak ikut bekerjasama melakukan usaha tersebut. Maka begitulah beratnya, tuan-tuan. Maka Nabi SAW dalam keadaan berat-berat macam tu, dia kata, ya Rasulullah kami tak dapat nak pergilah. Nabi pun kata tak apa. Ya Rasulullah tak dapat nak pergilah sebab ada sekian-sekian. Nabi kata tak apa. Jadi Allah tegur, Allah kata afallahu anka. Semoga Allah memaafkan kamu. Kenapa bagi izin? Kenapa bagi izin? Kenapa? Hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu. Sebelum jelas orang yang betul-betul memerlukan keizinan dan juga yang betul-betul ada mudarat. Maknanya yang minta izin betul-betul ada mudarat barulah bagi. Ini lebih-lebih kurang je dah bagi izin, tuan-tuan. Kemudian Allah berfirman, mengapa kamu tidak biarkan mereka dengan permintaan izinnya dan kamu tidak memberikan izin kepada siapa juga, agar kamu mengetahui siapa yang sungguh-sungguh dalam menampakkan ketaatannya dan siapa yang berdusta belaka. Kerana mereka bersikap keras untuk tidak ikut berperang meskipun kamu tidak mengizinkan. Nabi izin pun dia tak pergi perang, Nabi tak izin pun dia tak pergi perang. Siapa dia? Golongan munafik. Untuk itu Allah memberikan kabar bahawa orang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak akan meminta izin untuk tidak mengikut berperang. La yasta'zinuka, tidak akan meminta izin kepada kamu, iaitu untuk tidak ikut berperang. Siapa dia? Alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Orang beriman kepada Allah dan hari kiamat. An yujahidu bi amwalihim wa anfusihim, untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Kerana apa? Kerana mereka memandang bahawa jihad adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Allah nak bagi tahu beza orang beriman dengan orang munafik. Apa beza orang beriman dengan orang munafik? Orang beriman bila Nabi kata kita kena pergi Tabuk, Allah suruh kita berjihad di Tabuk, maka orang beriman, kami terima ya Rasulullah. Tanpa ada sebarang bantahan, terus bersiap, packing barang, terus bergerak bersama dengan Nabi SAW. Itu orang beriman. Tetapi kalau orang munafik macam mana? Kita kena jihad di Tabuk, maka orang munafik pun jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, kami ada masalah tu, ya Rasulullah, kami ada masalah ni, ya Rasulullah, kami ada sekian-sekian masalahnya. Maka itu beza antara orang munafik dengan orang kafir. Sebab apa? Sebab di hatinya ada keraguan terhadap ganjaran Allah di hari kiamat nanti. Ialah orang munafik kan orang yang tidak percaya kepada Nabi, orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, orang yang tidak percaya kepada Allah. Sebab itulah perangai mereka macam tu. Maka ketika ada seruan untuk berjihad, mereka langsung bergegas dan melaksanakan seruan itu. Siapa dia? Orang beriman. Orang beriman. Dan Allah mengetahui orang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepada kamu, yang ini yang tidak ikut berperang, daripada orang yang tidak berhalangan, siapa dia? Alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang ini mereka tidak mengharapkan pahala daripada Allah di akhirat nanti atas perbuatan mereka. Wartabat qulubuhum, dan hati mereka ragu-ragu. Yang ini mereka ragu-ragu terhadap seruan yang kamu bawa. Fahum fi raibihim yataraddadun, kerana itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Yang ini mereka bimbang melangkah satu kaki dan menarik kaki yang lain. Mereka tidak punya langkah yang pasti dalam segala sesuatu. Jadi mereka adalah kaum yang selalu diliputi dengan kebimbangan. Tak ke sana, tidak ke sini. Barang siapa yang disesatkan Allah, nescaya ia tidak akan mendapatkan jalan. Jadi tuan-tuan, sama jugalah kalau kita nak kaitkan dengan kehidupan kita pada hari ini. Kalau kita tak yakin, tak percaya apa yang kita nak buat ni, kita tak yakin, kita tak percaya apa yang kita nak buat ni, maka kita ni buat acuh tak acuh je benda-benda tu tuan-tuan. Kalau kita tak yakin dan percaya betul dengan ganjaran Allah di akhirat nanti, kita pun jadi ragu-ragu nak berinfak di jalan Allah. Bila kita tak yakin dan percaya dengan ganjaran Allah di akhirat nanti, tu yang jadi berat nak keluarkan RM10 untuk masukkan ke dalam tabung masjid. Berat nak keluarkan RM50 untuk menyumbang ke fakir miskin. Berat nak keluarkan RM100 untuk menyumbang ke sekolah-sekolah, madrasah-madrasah yang memerlukan sumbangan ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tak berapa yakin, kita tak berapa percaya, kita tak berapa begitu masuk dalam hati dan perasaan kita bahawa apa yang kita buat nanti akan mendapat ganjarannya di akhirat. Sebab itulah kita rasa berat. Berbeza dengan orang yang betul-betul yakin dan percaya dengan ganjaran Allah di akhirat nanti. Mereka ini bila disebut je peluang-peluang untuk membuat kebajikan, dia akan terus. Dia akan terus grab. Dia akan terus sambar. Dia akan terus buat kebajikan tersebut. Kerana apa? Kerana dia yakin bahawa dia akan mendapatkan ganjarannya di akhirat. Itu beza antara orang beriman dengan orang-orang yang ragu-ragu dengan ganjaran Allah. Tuan-tuan ya. Kemudian seterusnya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak kisah orang munafik ni tak pergi berjihad mengikut Nabi di medan Tabuk. Kenapa? Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka akan menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama dengan orang-orang yang tinggal. Jika mereka berangkat bersama kamu, nescaya mereka tidak akan menambah kepada kamu selain daripada kerosakan. Dan tentu mereka bergegas maju ke muka di celah-celah barisan untuk mengadakan kekacauan di antara kamu. Sedangkan di antara kamu ada orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Ini alasan kenapa Allah tak kisah orang munafik tak pergi. Kenapa Allah tak kisah orang munafik ni tak pergi? Sebab walau aradul khuruj, jika mereka mau berangkat bersama kamu ke medan peperangan, la'addu lahu uddah, nescaya akan mereka menyiapkan persiapannya. Iaitu tentulah mereka bersiap-siap. Macam kita lah tuan-tuan ya.
Suami ni, ni banyak berlaku pada suami lah. Bila nak balik mana ni? Nak balik kampung isteri, bila nak balik kampung isteri, Allah, pergi dah siap lu. Pergi siap lu tuan-tuan dia pun pergi, bini dia dah siap semua. Bang, kenapa tak mandi lagi? Kejap lah. Kemudian jumpa lagi, bang, kenapa kereta tu tak panaskan enjin lagi tu? Kan? Sebab apa? Sebab suami ni kadang-kadang dia seberat nak balik. Dia kata sebab apa? Sebab bukan keinginan dia. Tetapi cuba bayangkan tuan-tuan kalau dia nak pergi mancing ke, dia nak pergi berkemah dekat tasik ke, benda-benda yang seronok lah, benda-benda yang seronok. Nak pergi main golf ke tuan-tuan nak pergi main golf dengan kawan-kawan. Nak pergi mana? Main golf dekat Indonesia. Jauh tu nak main golf kat Indonesia. Kan? Jadi dia pun buat apa? Jadi dia belum benda-benda lagi. Dengan beg golf dia dah masuk dalam kereta dah. Sebab apa? Sebab dia nak pergi. Nak pergi tengok kedi-kedi, masya-Allah, kedi-kedi comel-comel. Semangatlah nak pergi main golf tadi tu. Tapi cuba kabur dekat dia, bang nak balik jumpa abah ni bang. Nak balik jumpa abah tak bersihat tu, katanya demam dekat kampung tu. Abah suruh jaga kambing kat belakang rumah. Jadi dia pun berat nak pergi tuan-tuan jadi ni perangai orang munafik. Perangai orang munafik ni bila diminta untuk pergi dia lambat, dia nak pergi, lambat nak siap. Lambat nak kemas barang jadi walakin karihallahum bi'asahum, disebabkan Allah tak suka dengan keberangkatan orang munafik ni tadi, maka Allah pun kata fasabbaqahum, Allah melemahkan keinginan dia untuk pergi tadi tu, sehingga akhirnya dia tak pergi. Waqila qu'udu ma'al qa'idin, dikatakan kepada mereka tinggallah kamu bersama dengan orang-orang yang tinggal itu, yakni yang sudah menjadi ketentuan. Setelah itu Allah menjelaskan alasan kebenciannya terhadap keberangkatan mereka bersama dengan orang beriman. Apa alasannya? Iaitu Allah tak suka orang munafik ni pergi disebabkan oleh lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalau mereka berangkat bersama kamu, nescaya mereka tidak menambah melainkan kerosakan je. Maknanya bukan lagi bagus, rupanya lagi tak elok. Lagi buat masalah kerana mereka penakut, lalai serta lemah. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah, dan mereka akan bergegas maju ke muka ke depan di celah-celah barisanmu untuk menimbulkan kekacauan di antara kamu. Yang ini mereka akan berlarian dan menyebarkan adu domba kebencian dan juga fitnah di kalangan kamu. Maka orang munafik ni bila dia pergi bukan nak membantu. Bila orang munafik ni pergi lagi dia buat kacau. Dia cucuk sana, dia cucuk sini, dia gosip sana, dia gosip sini. Malangnya wafikum sama'una lahum, sedangkan di antara kamu ada orang yang sangat suka mendengar perkataan mereka. Maknanya tambah pula orang Islam di kalangan mereka itu ada suka mendengar. Kalau dicakap seorang-seorang dia tak apalah, dia ada merepek seorang-seorang. Tapi ni masalahnya ialah wafikum sama'una lahum, ada di kalangan kamu ini yang suka nak mendengarnya. Jadi bila gosip ada hak mendengarnya, percaya pula tu, maka jadilah kacau bilau. Jadi oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala lebih suka kalau orang munafik ni tak pergi. Kemudian yakni terdapat ada orang yang taat kepada mereka, mencari perkataan mereka dan meminta pendapat mereka. Kemudian Allah Taala memberitahukan akan kesempurnaan ilmunya, wallahu alimun bil zalimin, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui orang-orang yang zalim. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Jika mereka berangkat bersama kamu, nescaya mereka tidak menambah melainkan kerosakan. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya, dan sungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Maksudnya apa? Maksudnya ialah orang munafik ni kalau kembali kat dunia pun mereka macam tu juga. Maknanya bukanlah Allah menzalimi, bukan Allah menzalimi. Dalam ilmu Allah tu Allah dah tahu dah siapa munafik, siapa yang betul-betul beriman, siapa yang kafir. Allah dah tahu dah tuan-tuan
Jadi jangan kita faham bila Allah tidak memberi hidayah kepada suatu kumpulan, maksudnya ialah Allah tak nak bagi hidayah. Tidak, tuan-tuan. Dalam ilmu Allah, Allah dah tahu dah siapa yang mendapat hidayah, siapa yang tidak mendapat hidayah, siapa yang taat, siapa yang betul-betul beriman. Tuan ya. Kemudian seterusnya lagi, laqad bataghaul fitnah. Sesungguhnya daripada dahulu pun mereka telah mencari-cari kekacauan dan mereka mengatur berbagai tipu daya untuk merosakkan kamu, sehingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah agama Allah padahal mereka tidak menyukainya. Sambung lagi tuan-tuan ya. Iaitu Allah berfirman memberikan dorongan kepada nabinya untuk menyingkapi tindakan orang-orang munafik. Apa lagi tindakan orang munafik? Mereka ini daripada dulu lagi mereka mencari-cari kekacauan dan juga mengatur berbagai tipu daya untuk merosakkan kamu. Iaitu nak buat kacau supaya orang Islam jangan menang. Dia suka buat kacau supaya Nabi dapat susah. Iaitu sejak dahulu lagi mereka telah memeras otak dan juga fikiran mereka untuk memperdayakan kamu dan juga para sahabat. Selalu serta untuk menghinakan dan juga memadamkan cahaya Islam. Pada saat itu Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, di mana beliau dimusuhi oleh orang Arab serta diperangi oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang munafik yang berada di kota Madinah. Kemudian ketika Allah memberikan kemenangan dalam perang Badar dan meninggikan kalimatnya, Abdullah bin Ubay dan teman-temannya berkata, perkara ini telah diarahkan. Faham tak? Macam mana mereka ini bermuka-muka terhadap Nabi SAW. Akhirnya mereka ini telah masuk Islam secara lahiriah sahaja. Setiap kali Allah memberikan kemenangan kepada Islam dan juga kaum muslimin, mereka akan rasa marah, sedih, benci, kecewa, sehingga Allah berfirman hatta ja'al haqq wa dhahara amrullah wa hum karihun, sehingga datanglah kebenaran dan menanglah agama Allah sedangkan mereka tidak menyukainya. Yalah tuan-tuan ya. Kalah. Tak sukalah kalah. Macam baru-baru ni lah, ya. Bola sepak ya. Kuala Lumpur lawan dengan Johor. Kuala Lumpur lawan dengan Johor. Asalnya minta Johor nak menang ni. Penyokong Johor. Menang. Sekali tengok Johor kalah. Bila Johor kalah terus mengaku jadi orang Kuala Lumpur. Tuan-tuan ya. Mengaku jadi orang Kuala Lumpur terus tuan-tuan. Asalnya Johor Totok ni. Duduk alamat dekat IC pun tulis tu dekat Muar Johor. Jadi berkata tak saya orang KS. Macam itulah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay dia masa Nabi belum menang dalam peperangan Badar, dia geng dengan orang kafir lah. Dia geng dengan orang Yahudi, dia geng dengan orang kafir ya. Tapi bila Nabi menang dalam peperangan Badar, dia pun mulalah terhegeh-hegeh. Dia kata, ya Rasulullah, kita geng. Kami telah masuk Islam. Tapi padahal dalam hatinya, wahum karihun. Dalam hati dia rasa sedih, rasa marah, rasa benci. Tapi nak buat macam mana? Pasukan yang disokongnya kalah. Pasukan yang tak disokong pula jadi menang. Kemudian Allah kata, wa minhum man yaqulu dhanli wa la taftinni. Perangai orang munafik ketika dalam peperangan Tabuk ni. Apa dia cakap? Di antara mereka ada yang berkata, berilah aku izin untuk tidak pergi berperang dan janganlah kamu menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahawa mereka sebenarnya telah pun terjerumus ke dalam fitnah dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar menutupi orang-orang yang kafir. Jadi orang munafik dia kata kepada Nabi, dia kata di antara orang munafik ada yang berkata kepada Nabi SAW, izanli, izinkan aku. Izinkan apa? Tidak ikut berperang. Wala taftinni, dan janganlah kamu menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah dengan keberangkatan bersamamu kerana kecantikan wanita-wanita Romawi. Masya Allah tuan-tuan, bijak munafik ni. Nak tunjuk konon-konon alim tuan-tuan. Konon-konon alim. Dia kata tak nak pergi. Padahal takut mati. Padahal takut susah. Padahal takut kena keluar duit banyak. Padahal takut. Tapi yang dijadikan alasan dia kata apa? Jangan. Aku tak boleh nak pergilah sebab nanti kalau aku pergi nanti
nampak di perempuan-perempuan Rom ni aku jadi kalah lah. Kan? Jadi kalau sebab apa? Sebab perempuan Arab lain sikit, perempuan Rom lain sikit. Perempuan Arab putih. Putih dia putih bersih. Perempuan Arab perempuan Rom ni dia putih kemerahan. Jadi dia kata tak boleh tengok putih-putih merah ni. Dia kata kalau nampak putih-putih merah ni nanti tak nyenyak tidur, semayang pun tak khusyuk. Jadi sebelum berlaku yang sedemikian, baiklah aku elakkan. Padahal tak mau pergi. Jadi dia jadikan pula kecantikan wanita-wanita Romawi ni sebagai alasan untuk tak nak pergi berperang. Teruk betul lah jadi macam kita lah tuan-tuan ya. Jadi macam apa? Macam setengah daripada kita lah tak nak pergi, macam alasan lah. Macam alasan dia kata tak boleh pergi lah, tak boleh pergi sebab saya tak boleh pergi ke Sabah lah, pergi berdakwah kan. Sebab dekat Sabah maklumlah tuan-tuan ni, sahabat saya bila dia pergi berdakwah di Sabah dia pergi berdakwah dekat Sabah, dia kata ada tempat-tempat yang orang Islamnya sangat lemah sampai surau pun bila dia pergi ke surau tu dah naik sampai ke lalang, dia dah naik sampai ke Shilin tuan-tuan dia ceritakan dekat kawasan tu pada asalnya ramai orang Islam. Tetapi akhirnya bila dia pergi, tak ada dah orang Islam dan surau dekat situ dah jadi kosong dan akhirnya lalang naik sampai dekat Shilin dan mereka yang datang dekat situ sedih sangat dan akhirnya mereka gotong royong untuk bersihkan surau dan hidupkan semula surau tersebut. Dan bila malam menjelang, nyamuk begitu banyak sekali, Kemudian air perigi, bila nak pergi cedok air perigi tuan-tuan, air dia warna hitam. Kita kalau air perigi dekat sini air dia warna putih, tapi air perigi dekat sana warna hitam. Nak cerita kotornya, terbiarnya, maka cabarannya begitu besar bila cerita dekat orang yang baru nak pergi berdakwah ni. Jadi dia kata apa? Dia kata, "Oi, saya tak bolehlah pergi Sabah. Saya kalau pergi Sabah nanti jumpa dengan perempuan Sabah ni saya tak boleh. Sebab perempuan Sabah ni dia punya bila dia cakap sabar bang tu saya kalah tu. Jadi saya tak boleh pergilah kalau pergi kat Sabah ni. Kalau pergi tempat lain saya boleh pergi." Tu tuan-tuan ni, itu sikap orang munafik. Dia tak boleh pergi ke Tabuk sebab dia takut tengok wanita-wanita cantik. Padahal bukan takut wanita cantik, padahal dia takutnya payah hidup dalam perjalanan pergi ke medan Tabuk yang begitu jauh daripada Madinah. Kemudian Allah kata apa? Ala fil fitnati saqatu. Dia kata jangan jatuhkan aku dalam fitnah, tetapi Allah kata ala fil fitnati saqatu. Padahal mereka dah pun jatuh ke dalam fitnah. Mereka telah pun terjerumus ke dalam fitnah dengan perkataan mereka itu seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq daripada Az-Zuhri, Yazid bin Ruman, Abdullah bin Abu Bakar, Asim bin Qatadah dan lain-lain. Mereka berkata suatu hari ketika sedang mempersiapkan diri, Rasulullah SAW berkata kepada Jadi bin Qais, saudara Bani Salamah, "Hai Jadi, kenapa kamu tidak ikut dalam peperangan Bani Asfar, bangsa Romawi?" Dia pun menjawab, "Ya Rasulullah, berilah keringanan kepada aku dan janganlah engkau menjerumuskan aku ke dalam fitnah. Demi Allah, orang yang telah mengetahui bahawa tidak ada yang lebih tertarik terhadap wanita selain aku. Aku khawatir jika aku melihat kaum wanita Bani Asfar, aku tidak bisa menahan diri." Ya Rabbi, tuan-tuan ya. Ada pula alasan macam tu, tak masuk akal lalu. Nak tipu Nabi tu. Kalau tipu kita ni boleh tahan lagi. Ini tipu Nabi macam tu tuan-tuan. Ini macam tipu budak kecil. Jadi nampak sangatlah betapa berdoanya golongan munafik ni. Lalu Rasulullah berpaling daripadanya dan berkata, "Aku izinkan kamu." Jadi ayat ini wa minhum man yaqulu dzanni wala taftinni, dan di antara mereka ada yang berkata izinkan aku dan jangan engkau jerumuskan aku ke dalam fitnah, diturunkan berkaitan dengan Jadi bin Qais. Jadi Jadi bin Qais ini adalah golongan munafik pada zaman itu. Yakni jika ia khawatir terhadap wanita-wanita Bani Asfar padahal ia hanyalah berpura-pura dan akibat tidak ikut berperang bersama dengan Nabi, maka ia terjerumus ke dalam fitnah dan mementingkan dirinya adalah lebih besar. Firman Allah, "Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin," dan sesungguhnya Jahannam itu melitupi orang-orang kafir, iaitu tidak ada tempat untuk berlari bagi mereka
dan tidak ada pula jalan keluar daripada jahanam itu. Satu lagi sifat munafik ini iaitu intusibaka hasanatun tasuhum. Jika kamu mendapat satu kebaikan, mereka tidak rasa senang kerana. Jika kamu ditimpa susah, jika kamu ditimpa bencana, mereka berkata sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami, tidak pergi berperang dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Allah lah pelindung kami dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Ini lagi perangai orang munafik tuan-tuan ya. Jadi Allah bagi tahu kepada Nabi-Nya akan permusuhan mereka terhadapnya, permusuhan orang munafik terhadap Nabi. Apa dia? Intusibaka musibah, jika kamu ditimpa musibah, mereka mengatakan bahawa sebelumnya kami telah memerhatikan urusan kami. Maksudnya, kami kan dah cakap dah, kalau pergi kan dapat masalah. Sebab tu kami tak nak pergi. Wa yatawallaw wa hum farihun, dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Kalau kalah lah tuan-tuan ya, kalau kalah. Kalau menang, lain pula ayatnya nanti. Jadi, Nabi pun diperintahkan oleh Allah untuk berkata kepada mereka ini apa dia? Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menipu kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Ini kami akan berada dalam kehendak dan ketentuannya. Huwa maulana, dan Allah lah pelindung kami, iaitu pemandu dan tempat kembali kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman hendaknya bertawakal, iaitu kami bertawakal kepadanya. Allah lah yang mencukupkan kami dan Allah lah yang sebaik-baik pelindung. Jadi ayat 52 kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi tuan-tuan ya, itulah beberapa pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat yang kita baca pada hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik dan hidayah untuk kita istiqamah di atas jalannya, istiqamah untuk berjihad di jalannya, istiqamah untuk terus mencari ilmu sehinggalah nyawa kita dijemput Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.